Pernahkah Anda melihat seorang lelaki atau wanita tua berusia apenti tahun berjalan dengan ringan dan semula jadi seperti air yang mengalir, punggung yang lurus, langkah yang mantap dan penuh dengan tenaga? Namun di sebaliknya, ada orang yang baru berusia 60 tahun sudah terpaksa menggunakan tongkat, berjalan beberapa langkah pun sudah tercungap-cungap. Mereka hidup melalui tahun-tahun yang sama, tetapi mengapa kadar penuaan begitu berbeza? Ini bukan karena nasib genetik atau sebarang rahasia mistik. Perbedaan itu berpunca daripada tabiat yang jauh lebih mudah daripada yang Anda pikirkan. Hakikatnya, beberapa tindakan harian telah terbukti secara saintifik boleh mengubah sepenuhnya proses penuaan dari segi fisikal, mental, dan emosi. Sekarang, kita akan bersama-sama menyingkap tirai rahasia itu. Inilah 6 tabiat emas untuk hari tua yang sehat, seperti yang sering saya panggil. Jika Anda kini berusia lebih 50 tahun, kisah ini adalah untuk Anda. Kandungan di sini bukanlah nasihat yang samar-samar atau harapan yang tidak berasas. Ini adalah rahasia umur panjang yang telah dikaji dan ditekankan oleh University Harvard dan Institut Penuaan Kebangsaan Amerika Syarikat selama bertahun-tahun. Walau bagaimanapun, masih ramai warga emas yang hidup tanpa akses kepada maklumat ini. Kami percaya bahwa menjadi tua tidak bermakna terpaksa melepaskan kegembiraan dan kecergasan. Sebaliknya, ia sepatutnya menjadi zaman kebijaksanaan, kebebasan, dan kekuatan untuk hidup dengan cara kita sendiri. Sama ada Anda sedang mencari maklumat untuk hari tua yang sihat atau baru mula membuat persediaan, video hari ini akan memberikan strategi yang praktikal. Tiada cerita yang rumit atau tidak realistik. Kami hanya akan membincangkan perubahan yang benar-benar boleh diamalkan. Dan satu fakta yang sering diabaikan oleh ramai orang, tabiat kecil inilah yang membuat perbezaan besar. Apabila Anda mula berasa letih, ingatan merosot, atau kaki menjadi lemah, proses pemulihan sudah menjadi perlahan. Oleh itu, tabiat yang betul yang boleh diamalkan setiap hari sebelum tubuh merosot adalah perisai terbaik untuk melawan penuaan dan penyakit. Jadi, apakah rahasianya? Mengapakah sesetengah orang berusia 80 tahun masih boleh menjalani kehidupan yang kuat dan berdikari? Hanya dalam beberapa menit lagi, kita akan bersama-sama mempelajari 6 amalan berkuasa yang akan membantu Anda mendapatkan semula tenaga, melindungi otak, dan mengekalkan kebebasan tanpa perlu membelanjakan banyak uang atau mengubah keseluruhan hidup Anda. Tabiat pertama, berjalan kaki. Permulaan paling mudah untuk menggerakkan semula kehidupan. Sekarang mari kita bincangkan tentang tabiat pertama. Ia sangat mudah sehingga sering dipandang remeh, tetapi jika diamalkan dengan betul, ia mempunyai kuasa untuk mengubah seluruh kehidupan. Itulah berjalan kaki. Anda tidak perlukan keahlian gimnasium. Anda juga tidak perlukan peralatan senaman yang mahal. Dan satu fakta penting. Pemikiran bahwa umur sudah lanjut, sudah terlambat untuk bermula, sama sekali tidak benar untuk berjalan kaki. Tindakan yang telah dihafal oleh tubuh, tindakan yang Anda lakukan secara semula jadi beberapa kali setiap hari, boleh menjadi alat semula jadi yang paling berkuasa untuk melambatkan proses penuaan. Setiap kali kita melangkah, tubuh akan bertindak balas serta-merta. Jantung berdegup lebih kencang, paru-paru menarik nafas lebih dalam, sendi-sendi tidak menjadi kaku tetapi bergerak kembali ke kedudukan asalnya. Tetapi perubahan sebenar bermula dari pengumpulan massa berjalan kaki setiap hari. Menurut satu kajian oleh Sekolah Perubatan Harvard, berjalan kaki selama 30 menit setiap hari boleh mengurangkan risiko penyakit jantung hampir 40%. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah potensi untuk kehidupan yang lebih panjang, tubuh yang lebih sehat, dan kebebasan untuk bergerak sendiri. Tubuh sememangnya direka untuk bergerak. Jika tidak digunakan, ia akan menjadi lemah. Jika tidak dipakai, ia akan hilang. Kita menjadi lemah bukan karena usia, tetapi karena tidak bergerak. Izinkan saya menceritakan kisah Encik Abu Bakar, Atim 3 tahun, yang tinggal di Ceras, Kuala Lumpur. Beliau menceritakan bahwa dahulu, hanya untuk menaiki 1 tingkat tangga di rumahnya pun sudah terasa penat. Kaki saya terasa berat, pikiran pula kelam. Saya hanya pikir saya sedang menua, kongsinya. Tetapi kemudian di hospital, dokter
Mohad Rizal berkata begini, Pak Cik cuba berjalan kaki 10 minit setiap hari. Tak perlu laju asalkan konsisten. Nasihat itu telah menggerakkan semula kehidupannya. 2 tahun berlalu, Encik Abu Bakar kini berjalan kaki hampir 3 kilometer setiap pagi. Beliau tidak lagi memerlukan tongkat, dan sakit belakangnya juga hampir hilang. Perkara yang paling menakjubkan adalah kata-katanya bahwa tenaganya telah kembali. Wajahnya ketika berkata, rasanya bukan seperti bersenam, tetapi seperti mencari semula kebebasan untuk diri sendiri sangat mengagumkan. Berjalan kaki bukan sekadar menggunakan otot kaki. Ia membantu peredaran darah, menurunkan tekanan darah, dan membawa oksigen ke otak untuk menjadikan tumpuan dan ingatan lebih tajam. Walaupun ketika mood merosot dan hati resah, masa berjalan kaki adalah seperti satu ruang ketenangan yang dihadiahkan oleh alam semula jadi untuk menyusun semula pikiran. Di sini ada satu kebenaran yang ramai orang terlepas pandang. Kesan mental berjalan kaki boleh jadi sama besar atau bahkan lebih besar daripada kesan fizikalnya. Menurut satu kajian oleh University Stanford SS, berjalan kaki membantu meningkatkan pemikiran kreatif sehingga 60%. Apabila Anda berasa tertekan dan bosan, pakai kasut Anda dan keluar. Irama langkah, hembusan angin, perubahan pemandangan sekeliling, semua itu akan menyegarkan minda Anda dan menyusun semula pikiran. Nah, coba bayangkan. Anda pada usia 85 tahun bukan duduk di kerusi roda, tetapi sedang berjalan santai di laluan pejalan kaki yang biasa seperti dahulu. Bunyi daun berdesir, sinaran matahari yang hangat, langkah yang selesa. Lutut tidak lagi bergetar, langkah tegap, dan jiwa merasai kehidupan. Itulah janji yang boleh diberikan oleh berjalan kaki. Bukan kesempurnaan, tetapi kehidupan saya masih berterusan. Kekuatan bukan terletak pada kelajuan, tetapi pada ketekunan. Anda tidak perlu memaksa diri dari awal. Berjalan 5 menit di sekitar lorong depan rumah, berjalan perlahan di luar selepas makan malam, berjalan di dalam rumah semasa iklan di TV. Semua pergerakan ini sedang memberitahu tubuh Anda, saya masih di sini. Saya sedang menjaga diri saya. Sesiapa sahaja boleh melakukannya. Anda boleh berjalan seorang diri dalam diam untuk merenung, atau berjalan sambil berbual dengan rakan-rakan. Anda boleh berjalan perlahan, Anda juga boleh berjalan laju. Apa-apa cara pun boleh. Yang penting adalah terus berjalan. Mengapa? Karena melawan penuaan bukanlah tentang memutar kembali masa, tetapi tentang memilih sendiri dan menjalani sepenuhnya masa yang akan datang. Mulakan dengan tubuh Anda sekarang. Suatu hari nanti, tubuh yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik akan datang kepada Anda. Ini adalah masa Anda, ini adalah tabiat Anda. Dan hari ini, inilah permulaan yang paling mudah, tetapi paling berkuasa yang pasti akan dihargai oleh diri Anda di masa hadapan. Tabiat kedua, makan dengan betul. Maksud hidangan untuk umur panjang. Tabiat kedua mungkin adalah topik yang paling biasa didengar, tetapi pada masa yang sama, paling banyak disalahfahami, yaitu pemakanan. Walau bagaimanapun tumpuan cerita hari ini bukanlah makan untuk kenyang, tetapi makan dengan cara untuk hidup lebih lama, lebih sihat. Makanan bukan sekedar bahan api. Setiap suapan yang kita masukkan ke dalam mulut menghantar isyarat kepada tubuh, pulihkan, bina sistem imun atau merosot secara senyap. Dan apa yang ramai orang terlepas pandang adalah sebahagian besar masalah yang disebabkan oleh penuaan tidak bermula dari tulang atau otak, tetapi ia bermula secara senyap di atas meja makan. Apabila melepasi usia 50 tahun, nutrien yang diperlukan oleh tubuh semakin banyak. Untuk membaiki sel, meredakan keradangan, dan memastikan sistem imun sentiasa tajam, tubuh memerlukan sumber nutrien yang lebih mendalam. Tetapi realitinya bagaimana? Ramai warga emas masih memilih makanan yang mudah dan biasa. Makanan yang dipanaskan dengan ketuhar gelombang mikro, mie segera, beberapa keping ham. Cepat dan mudah. Tetapi ia adalah gabungan yang perlahan-lahan mengumpul toksin di dalam badan. Puan Fatima, 68 tahun, yang tinggal di Johor Bahru, mempunyai tabiat pemakanan biasa yang boleh kita lihat di mana-mana. Sarapan adalah sekeping roti sandwich, makan tengah hari adalah sandwich yang dibeli di kedai serbaneka, makan malam adalah beberapa biji pau sejuk beku. Beliau sentiasa berasa letih, lututnya sakit, dan tekanan darahnya semakin meningkat.
Kemudian suatu hari di hospital Dr. Mohad Rizal berkata begini, "Apa yang Puan makan bukan kesehatan, tetapi sedang memakan penyakit ke dalam badan." Kata-kata itu memberikan kejutan besar kepadanya. Sejak hari itu, Puan Fatimah mula mengubah satu perkara. Bukan diet baru, bukan juga resipi masakan yang rumit. Beliau hanya mula meletakkan warna-warna alam semula jadi di atas meja makannya. Pagi ada bayam, tengah hari ada lobak merah bakar, malam ada salad sayuran segar. 6 bulan kemudian beliau kehilangan 7 kilogram, paras kolesterolnya menurun, dan rasa letih seperti kabus di kepalanya juga mulai hilang. Beliau tidak berdiet. Beliau hanya kembali kepada makanan yang datang dari alam semula. Jadi, pemakanan yang betul untuk warga emas yang kita bincangkan adalah seperti itu. Makanan yang menyuburkan badan, makanan yang melindungi kekuatan tulang, makanan yang sebenar, bukan makanan yang diproses, yang secara senyap-senyap meragut kesehatan kita di tempat yang tidak kelihatan. Sebagai contoh, sayur-sayuran berdaun hijau seperti kailan, dan salad mengandungi banyak vitamin K yang membantu melindungi tulang, manakala ikan seperti ikan kembung dan salmon pula penuh dengan asid, lemak, omega 3 yang baik untuk kesehatan otak. Bijirin penuh seperti beras perang, dan oat membantu mengekalkan paras gula dalam darah yang stabil. Dan ada satu perkara yang ramai orang terlepas pandang, yaitu air. Semakin meningkat usia, rasa dahaga semakin berkurangan, tetapi tubuh kita sentiasa memerlukan air. Adalah elemen penting untuk mengawal suhu badan, membuang toksin dan mengangkut nutrien. Daripada minum minuman berkarbonat, minumlah air kosong. Daripada kopi yang banyak gula, minumlah teh herba. Menambah sehiris lemon ke dalam segelas air juga merupakan permulaan yang baik. Menurut satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal neurologi, warga emas yang tekun mengamalkan diet Mediterranean terdiri daripada sayur-sayuran, buah-buahan, bijirin penuh, lemak sehat dan protein sederhana, mempunyai risiko kemerosotan kognitif sehingga 30% lebih rendah. Pilihan di hujung sudu Anda boleh menjadi langkah pencegahan untuk melindungi ingatan di masa hadapan. Adakah Anda dapat merasakannya? Sudah tentu, tiada siapa yang boleh mematuhi segalanya dengan sempurna. Semua orang ada masanya mengidam coklat, dan kadang-kadang makanan masin dan berminyak menjadi penawar hati. Tetapi pilihan untuk diri sendiri dan membiarkan diri mengikut tabiat adalah dua perkara yang berbeza. Makanan yang diproses seperti daging yang telah diolah, kuimui, bijirin sarapan segera, yang mengandungi banyak gula dan garam akan membuat sendi membengkak, pemikiran menjadi kabur, dan badan mudah letih. Inilah sebabnya mengapa ramai dokter menekankan bahwa langkah pertama kesehatan warga emas bermula dari pemakanan. Karena itu adalah strategi kesehatan paling kuat yang boleh Anda kawal sendiri 3 kali sehari. Tidak perlu berpikir secara rumit. Kuma ingat satu perkara, jika ia tidak kelihatan seperti datang dari alam semula jadi, kemungkinan besar ia tidak baik untuk badan Anda. Tidak perlu berlapar. Terasnya adalah untuk menambah nutrien secara aktif untuk badan. Ini bukan hidangan untuk diet, bukan juga cita-cita untuk kelihatan lebih muda. Ini adalah pilihan untuk dapat bergerak lebih banyak, ketawa, lebih kuat, dan menjadi diri sendiri lebih lama. Sekarang, coba buka pintu peti sejuk Anda. Adakah barang-barang di dalamnya sedang membina masa depan Anda atau secara senyap-senyap menghakiskannya? Cuba periksa sekali. Hidangan bukan satu ikatan, tetapi satu haluan. Apa yang saya makan akan menentukan kehidupan yang akan saya jalani. Hari ini, coba ubah satu hidangan sahaja, dengan cara yang segar, berwarna-warni, dan bermakna. Tabiat ketiga, otak perlu dilatih setiap hari. Ingatan dilindungi melalui latihan. Sama seperti kaki yang perlu bergerak untuk mengekalkan otot, otak juga perlu dilatih setiap hari untuk kekal cerdas. Apa yang ramai orang risaukan apabila semakin tua kebanyakannya adalah sendi atau kekuatan otot. Tetapi ada satu perubahan yang berlaku secara senyap dan tersembunyi, yaitu kemerosotan ingatan dan aliran pemikiran yang menjadi perlahan. Pada mulanya mungkin hanya tidak dapat mengingati nama orang, atau terlupa satu janji temu. Kita sering mengabaikannya dan berpikir perkara itu boleh berlaku.
Tetapi apabila ia berulang 1-2 kali pada satu ketika, Anda akan mula berasa seolah-olah pikiran terlepas dari genggaman. Walau bagaimanapun, ada satu kebenaran penting di sini. Bukan semestinya semakin tua, ingatan pasti akan merosot. Itu hanyalah hasil daripada pengabaian. Dengan kata lain, jika Anda melatih otak sedikit setiap hari, Anda boleh mengekalkan keadaan cerdas dan tajam untuk jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, membaca buku adalah latihan otak yang paling mudah untuk dimulakan. Novel, surat kabar, buku resipi, apa sahaja boleh. Saat Anda membaca sebaris ayat, otak akan serentak menjalankan proses tumpuan, penafsiran, ingatan, dan imajinasi. Ia seperti tindakan memberikan otot ingatan sebiji dumbbell. Selain itu, aktiviti seperti menyusun jigsaw puzzle, teka silang kata, bermain sudoku, permainan logik akan merangsang keupayaan menyelesaikan masalah dan membantu otak keluar dari rutin pemikiran. Menurut kajian oleh University Exeter dan King's College London, UK, mereka yang kerap menyertai aktiviti ini mempunyai ingatan jangka pendek dan kelajuan pemprosesan maklumat yang jauh lebih baik. Puan Halimah, 10 tahun, yang tinggal di Pulau Pinang, berkongsi bahwa beliau sangat bimbang tentang masalah mudah lupanya selepas bersara. Pada mulanya, beliau hanya fikir ia disebabkan oleh usia, tetapi suatu hari beliau terkejut apabila terlupa hari lahir anaknya sendiri. Sejak hari itu, Puan Halimah mula dengan perubahan yang sangat kecil, 15 menit setiap pagi. Membaca beberapa halaman buku, bermain aplikasi teka silang kata di telepon pintar, dan beliau mendaftar untuk kelas perbualan bahasa Jepun peringkat asas di pusat community. Rasanya seperti otak dibangunkan semula. Saya lebih fokus berbanding sebelum ini dan setiap hari diingati dengan lebih jelas, katanya. Kegembiraan adalah elemen penting. Apabila berasa seronok, otak akan menumpukan perhatian lebih lama dan mencipta hubungan baru dengan sendirinya. Oleh itu, mempelajari alat musik baru, melukis, atau belajar menggunakan aplikasi di telepon pintar juga sangat berkesan dalam melindungi kesehatan otak selepas usia 60 tahun. Dan ada satu kaedah latihan otak yang paling berkuasa yang sering kita abaikan, yaitu dialog. Apabila berbual dengan seseorang, otak akan mendengar, berfikir, dan bertindak balas dalam masa nyata. Itu bukan sekadar perbualan kosong, tetapi satu aktiviti mental pada tahap yang tinggi. Malah tersenyum dan mengimbau kembali kenangan lama juga merangsang ingatan emosi otak sambil mengaktifkan keupayaan tumpuan dan bahasa. Menurut kajian oleh Mayo Clinic, warga emas yang mempunyai interaksi sosial yang aktif mempunyai kadar demensia yang jauh lebih rendah dan perasaan kemurungan juga berkurangan. Dengan kata lain, kesehatan otak bukanlah satu pilihan. Pengurusan dan hubungan yang berterusan adalah satu kemestian. Walau bagaimanapun, itu tidak bermakna Anda perlu duduk berjam-jam untuk menyelesaikan teka-teki. Cukup 10 menit membaca buku. Tabiat menyelesaikan satu masalah kecil, satu panggilan telepon untuk bertanya kabar rakan. Semua tindakan yang kelihatan kecil ini sebenarnya adalah perisai kuat yang melindungi jati diri Anda di usia tua. Penyuan yang sehat bukan sekedar menggerakkan badan. Ia adalah tentang membangunkan minda dan terus hidup dalam hubungan dengan dunia. Pemandangan dan orang yang tidak terkira banyaknya yang kita ingati bukan sekadar maklumat. Ia adalah bukti siapa diri saya dahulu, siapa diri saya sekarang, dan siapa yang saya sayangi. Oleh itu, apabila berpikir tentang bagaimana untuk menggunakan masa hari ini, tanyalah diri Anda, adakah aktiviti ini membangunkan otak saya atau melemahkannya? Anda tidak perlukan program yang berasingan. Anda hanya perlukan alasan. Dan alasan itu sudah lebih daripada cukup. Kerana ingatan Anda adalah sebuah kisah yang patut dilindungi, kehidupan Anda masih belum berakhir, dan masa hadapan penuh dengan detik-detik yang perlu Anda hadapi dengan semangat yang cerdas. Otak Anda sedang mendengar apa yang Anda masukkan, apa yang Anda pilih hari ini. Berikan ia cerita, berikan ia cabaran dan rangsangan, berbuallah dengannya. Itulah cara untuk melindungi ingatan. Itulah pilihan untuk tidak melepaskan kenangan itu. Tabiat, keempat otot adalah tiang seri kebebasan. Kekuatan datang dari tabiat, bukan angka. Ramai orang sering berpikir, sekarang saya sudah berumur,
Tidak mempunyai kekuatan seperti dahulu adalah perkara biasa. Tetapi hakikatnya adalah begini, apa yang membuatkan kita lemah bukanlah usia, tetapi kadar kehilangan otot. Sebenarnya dari usia 40 tahun, tubuh kita mula kehilangan jisim otot secara beransur-ansur, dan selepas usia 60 tahun, kadar itu menjadi lebih cepat. Dalam perubatan, keadaan ini dipanggil sarkopenia. Perubahan ini berlaku secara senyap, dan walaupun tidak menghidap sebarang penyakit tertentu, ia adalah sebab mengapa menaiki tangga menjadi sukar, mengangkat barang menjadi berat, dan pergerakan kecil dalam kehidupan seharian menjadi semakin meletihkan. Tetapi ceritanya tidak berakhir di sini. Masih ada berita baik, otot boleh dibina semula. Anda tidak perlukan suplemen mahal atau program latihan yang rumit. Apa yang diperlukan hanyalah satu, latihan rintangan yang kecil tetapi konsisten. Dengarlah kisah Encik Razali, 74 tahun di Bangsar, Kuala Lumpur. Semuanya bermula apabila beliau tergelincir sedikit dan jatuh di pasaraya. Hospital memberitahu risiko jatuh beliau telah meningkat disebabkan kehilangan otot. Sejak itu, setiap hari beliau meluangkan 5 menit untuk melakukan senaman tekan tubi di dinding dapur, senaman lengan dengan botol air, dan mencangkung squat sambil berpegang pada kerusi. 3 bulan kemudian, Encik Razali berkata, "Saya tidak sangka ia boleh berubah sebanyak ini. Sekarang saya boleh bangun dari kerusi tanpa menggunakan tangan." Perubahan itu bukan sahaja pada badan, tetapi juga mengubah pikirannya. Inilah gambaran sebenar tabiat umur panjang, bukan perubahan mendadak, tetapi kekuatan yang terbina dari pengumpulan usaha kecil setiap hari. Dan kekuatan ini adalah syarat utama untuk dapat meneruskan kehidupan yang bebas walaupun di usia tua. Otot yang tegap bukan hanya untuk kelihatan cantik. Ia membantu kita tidak jatuh, membantu kita dapat mendukung cucu, dan merupakan asas kehidupan untuk dapat menaiki tangga di rumah secara perlahan-lahan. Yang penting adalah sesiapa sahaja boleh bermula. Tiada istilah usia terlalu tua. Sebaliknya, semakin meningkat usia, otot semakin diperlukan. Cukup dengan pergerakan mudah menggunakan berat badan sendiri. Contohnya, berpegang pada kerusi makan dan perlahan-lahan duduk kemudian berdiri. Memegang botol dan membengkokkan serta meluruskan lengan, meletakkan tangan di dinding dan menahan posisi untuk menggunakan otot teras. Terdapat banyak pergerakan seperti itu yang boleh Anda lakukan di rumah. Kuncinya adalah pergerakan yang bertujuan. Menurut Institut Penuaan Kebangsaan Amerika Syarikat, latihan kekuatan kira-kira 2 kali seminggu sudah cukup untuk meningkatkan keseimbangan, mengurangkan risiko jatuh, dan meningkatkan ketumpatan tulang secara signifikan. Ini bukan sekadar maklumat kesehatan biasa, tetapi strategi kelangsungan hidup yang praktikal untuk melindungi kehidupan. Kerana jatuh adalah salah satu punca kemalangan paling biasa di kalangan warga emas berumur lebih 65 tahun, dan titik permulaannya adalah otot yang lemah. Kekuatan otot bukan sekadar kekuatan fisikal. Ia juga berkaitan secara langsung dengan kestabilan emosi. Apabila badan menjadi lemah, kita secara beransur-ansur menjadi lebih berhati-hati. Kita menangguhkan berjalan-jalan, segan bermain dengan cucu, dan perkara yang dahulunya biasa menjadi berat. Secara beransur-ansur, lingkungan hidup menjadi sempit dan semangat hidup pun hilang. Tetapi latihan kekuatan akan membalikkan aliran itu. Apabila badan bertindak balas, minda juga bertindak balas. Saat Anda boleh mengangkat objek kecil dengan mudah, saat lutut kurang bergetar dan postur badan tegak, pada masa itu kita sadar, saya masih belum tewas. Saya sedang membina semula. Inilah teras kesehatan warga emas. Bukan merawat selepas masalah berlaku, tetapi kehidupan yang mencegah dan bersedia dari awal. Oleh itu, saya ingin katakan, jika Anda mahu hidup sihat selepas usia 60 tahun, latihan kekuatan adalah satu kemestian, bukan pilihan. Bukan kerana penampilan, tetapi untuk melindungi kebebasan melakukan apa yang Anda mahu. Sekarang, apabila Anda bangun dari kerusi, coba tanya diri Anda, pada masa ini, adakah saya merasakan badan saya mempunyai kekuatan? Jika jawabannya tidak mengapa. Anda boleh mengubahnya mulai hari ini. Bukan usia yang merampas kekuatan Anda, tetapi tabiat tidak bergerak yang mengambil kekuatan Anda. Dan walaupun pada saat ini, badan Anda masih menunggu,
menunggu isyarat Anda untuk bermula semula. Tabiat kelima, hubungan sosial. Tabiat kelima adalah topik yang sering diabaikan dalam bidang kesehatan, tetapi mempunyai kaitan yang mendalam dengan memanjangkan dan memperdalam kehidupan, yaitu hubungan sosial. Walaupun Anda makan secara sehat, berjalan kaki setiap hari, berlatih kekuatan secara konsisten dan tidur secukupnya, tetapi jika Anda melakukan semua itu seorang diri, mungkin Anda kekurangan sesuatu yang penting. Hubungan antara manusia bukan sekadar aktiviti rekreasi, tetapi satu elemen yang hampir bersifat penting untuk kelangsungan hidup. Terutamanya apabila usia semakin meningkat, hubungan ini menjadi obat, menjadi penyembuhan, dan menjadi sebab untuk terus hidup. Kesunyian bukan sekadar emosi. Ia adalah agen biologi yang menyebabkan tekanan sebenar kepada badan. Menurut satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal psikologi antarabangsa, kesunyian kronik meningkatkan risiko kematian awal sehingga 26% dan kesannya setara dengan menghisap 15 batang rokok setiap hari. Kesunyian meningkatkan tindak balas keradangan, melemahkan sistem imun, dan mempercepatkan proses kemerosotan kognitif. Seluruh badan, otak, dan jantung tahu bahwa Anda bersendirian dan mula bertindak balas. Puan Aminah, 76 tahun yang tinggal di Bandar Melaka selepas suaminya meninggal dunia dan anak-anaknya juga bekerja jauh, beliau mula menghabiskan sebahagian besar masanya di dalam rumah. Pada mulanya, beliau fikih tidak mengapa, tetapi seiring berjalannya waktu, beliau merasakan tidurnya semakin tidak lena, tekanan darah meningkat dan ingatannya juga menjadi kabur. Kemudian suatu hari, beliau secara kebetulan menyertai sebuah klub buku kecil di perpustakaan bandar dan sejak itu semuanya mula berubah. Perbualan mingguan, gelak tawa kecil, pengalaman ada seseorang yang memanggil namanya telah menyalakan semula api dalam hidupnya. Saya tidak sangka ada seseorang memanggil nama saya adalah sesuatu yang sangat dirindui, akunya. Kekuatan hubungan sosial terletak pada titik itu. Kewujudan saya dalam perbualan seseorang, saya menjadi sebahagian daripada pemandangan kehidupan seharian, perkara itu menjadikan hidup lebih teguh. Dan ia tidak memerlukan banyak usaha seperti yang Anda pikirkan. Satu panggilan telepon untuk bertanya kabar rakan, berjalan-jalan bersama jiran, menjadi sukarelawan di kebun komuniti, atau membantu menyusun buku di perpustakaan tempatan bukan sekadar aktiviti sosial biasa. Ia tidak memerlukan kos, mempunyai kesan yang mendalam, dan yang paling penting, ia adalah perkara yang benar-benar memulihkan kesehatan. Kesunyian, jika dibiarkan, akan menjadi pengasingan. Pengasingan akan menyempitkan dunia, dan akhirnya secara beransur-ansur menghakis kegembiraan hidup. Sebaliknya, hubungan meluaskan pandangan, membangunkan badan, dan membuat minda bergerak semula. Ini bukan sekadar nasihat untuk usia tua. Ini adalah amaran yang tulus dan panduan tindakan untuk mengubah hari ini. Apabila kita bersemuka dan berbual dengan seseorang, otak kita akan mengeluarkan hormon yang dipanggil oksitosin yang membantu mengurangkan tekanan dan menstabilkan mood. Sistem imun dipulihkan, sistem kardiovaskular stabil, dan semangat menjadi lebih cerdas. Kajian menunjukkan warga emas yang mengambil bahagian dalam aktiviti sosial secara konsisten mempunyai kadar demensia atau kemurungan yang jauh lebih rendah. Cuba ingat kembali, satu perbualan ringan, satu perkongsian kenangan kecil telah membuat Anda berasa lega. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sains, adalah penyembuhan. Tolong jangan lupa bahwa kesehatan warga emas bukan sahaja datang dari herba atau secawan teh hangat, tetapi ia juga ditanam secara mendalam dalam hubungan antara manusia. Tidak perlu ramai orang, cukup beberapa orang yang benar-benar mengingati Anda dan mendengar cerita Anda sudah memadai. Dan jika orang di sekeliling Anda semakin berkurangan dan hubungan menjadi renggang, Anda boleh memulakannya semula. Satu message, satu pertanyaan kabar, sekawan kopi panas. Itu akan menjadi langkah pertama untuk membina semula hubungan. Anda bukan makhluk yang harus melalui fasa ini seorang diri. Anda adalah orang yang perlu ditemani, perlu diingati, dan perlu disambut. Jika pada masa ini, semasa menonton video ini, Anda berasa sedikit sunyi, bertindaklah sekarang. Hubungi rakan lama, sertai klub di tempatan, dan tegur jiran yang belum pernah Anda temui. Bukan esok, tetapi hari ini. Jantung, otak, dan seluruh hidup Anda pasti akan berterima kasih.
Tabiat keenam, tidur yang lena. Tabiat paling penting yang sering diabaikan. Tidur bukanlah satu kemewahan. Ia adalah masa untuk tubuh kita membaiki dan memulihkan diri setiap malam. Tetapi semakin meningkat usia, kita semakin cenderung memandang remeh tidur, dan pada masa yang sama kualiti tidur juga mulai merosot. Kurang tidur yang lena bukan sekedar keletihan. Ingatan menjadi kabur, keseimbangan hormon terganggu, sistem imun merosot, dan keupayaan untuk mengawal emosi atau memulihkan tumpuan juga lemah secara menyeluruh. Jika benar-benar perlu memilih hanya satu tabiat kesehatan yang bermanfaat untuk umur panjang, ia mungkin adalah tidur. Masalahnya adalah kebanyakan orang hanya menyadari kepentingannya selepas tidur mulai merosakkan kesehatan. Encik Sulaiman sing 7 tahun yang tinggal di Kuantan, dahulunya sering terjaga 3-4 kali setiap malam. Hospital telah memberikan obat tidur, tetapi selepas mengambil obat, keesokan harinya pikirannya terasa mamai dan tidak bertenaga sama sekali. Selepas itu, beliau mula mengubah tabiat hidupnya. Matikan telepon pintar dan TV selepas jam 6 malam, meregangkan badan dengan beberapa gerakan regangan mudah sebelum tidur, dan mengekalkan waktu tidur yang tetap setiap hari, satu perubahan yang menakjubkan berlaku. Bukan sekadar tidur lebih nyenyak. Fikirannya menjadi lebih jelas, tekanan darah stabil, dan tenaganya kembali. Encik Sulaiman berkata begitu. Inilah cara tidur yang lena memulihkan kehidupan. Semasa tidur, otak membersihkan sisa buangan dan toksin yang terkumpul sepanjang hari, mengukuhkan ingatan, mengawal hormon tekanan kortisol, dan mengimbangi paras gula dalam darah serta insulin. Walaupun berjalan kaki, tabiat pemakanan sihat atau hubungan sosial sangat hebat. Jika kurang tidur, keberkesanannya akan berkurangan separuh. Oleh itu, tidur adalah elemen teras yang tidak boleh diabaikan untuk kesehatan warga emas. Satu fakta yang tidak ramai orang tahu, semakin meningkat usia, bukan keperluan tidur yang berkurangan, tetapi keupayaan untuk tidur dan mengekalkan tidur yang lemah. Itu bukan satu kegagalan, tetapi satu perubahan fisiologi semula jadi. Walau bagaimanapun, pasti ada cara untuk menangani perubahan ini. Pertama sekali, susun semula persekitaran tidur Anda. Mula kurangkan kecerahan lampu 1 jam sebelum tidur, dan pastikan bilik tidur senyap dan sejuk. Peranti dengan skrin yang memancarkan cahaya terang seperti telepon pintar, TV, tablet, akan menghalang pengeluaran melatonin, jadi lebih baik dielakkan. Sebaliknya, baca buku atau bertafakur. Itulah cara Anda menghantar isyarat kepada badan bahwa sudah tiba masanya untuk berehat. Untuk mengekalkan irama tidur, tabiat tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, sama ada hari biasa atau hujung minggu, adalah sangat penting. Terutamanya, selepas usia 60 tahun, jam biologi menjadi lebih sensitif, jadi korak yang stabil diperlukan. Jika Anda sudah baring tetapi pikiran masih melayang, coba tulis pikiran itu dalam buku nota atau dengar musik yang menenangkan. Selain itu, elakkan minum banyak air pada lewat malam, serta minuman berkafein dan makanan berat. Ia mungkin membantu Anda tidur lebih mudah, tetapi akan menghalang tidur yang lena. Tidur yang baik akan memulihkan tenaga untuk sehari, menjadikan otak cerdas, mood stabil, dan membantu badan serta minda mencari semula semangat pada keesokan harinya. Jika berjalan kaki adalah untuk melatih otot, maka tidur adalah proses memulihkan otot tersebut. Jika makanan adalah bahan api untuk menjalankan sehari, maka tidur adalah sistem yang direka untuk menggunakan bahan api itu dengan check-up. Jika dialog adalah alat untuk membangunkan semangat, maka tidur adalah tali yang mengikat ingatan. Tidak perlu kesempurnaan. Cukup dengan ketekunan. Hanya dengan tidur nyenyak beberapa malam dalam seminggu, paras keradangan akan berkurang, keupayaan tumpuan akan bertambah baik, dan kualiti hidup secara amnya akan meningkat. Jadi, malam ini, berikan badan Anda apa yang ia benar-benar mahukan. Cipta ruang untuk masa pemulihan dan hargai waktu tidur seperti janji temu dokter. Dan katakan pada diri sendiri, tidur bukanlah pengakhiran hari, tetapi permulaan kehidupan yang sehat. Sudah tiba masanya untuk kita semua menjalani hari yang bukan mengorbankan tidur, tetapi mencari semula semangat melalui tidur itu. Menua bukan bermakna berakhir. Sebaliknya, ia adalah tanda untuk bab baru bermula, di mana Anda akhirnya boleh menjalani kehidupan yang penuh dengan cara Anda sendiri.
Satu tempo masa di mana Anda boleh hidup dengan kesadaran yang lebih jelas, keazaman yang lebih kuat, dan tujuan yang lebih nyata. 6 tabiat yang diperkenalkan hari ini tidak memerlukan uang, juga tidak menuntut kesehatan yang sempurna dari awal. Malah ia tidak memerlukan sebarang syarat khas yang telah disediakan. Cuma perlukan satu perkara, keazaman Anda untuk bermula sekarang. Bukan suatu hari nanti, tetapi hari ini. Menjadi lemah bukan disebabkan oleh usia, tetapi bermula dari melepaskan setiap tabiat sehat yang lalu. Jadi hari ini, apa yang akan Anda pilih? Berjalan-jalan di sekitar kawasan perumahan, membaca buku yang merangsang otak, menyediakan hidangan dari bahan semula jadi, membuat panggilan telepon kepada rakan lama, atau melakukan beberapa gerakan regangan mudah sebelum tidur. Semua ini pada zahirnya kelihatan kecil, tetapi sebenarnya adalah pilihan penting untuk mencipta kehidupan yang panjang. Mulai sekarang adalah permulaan yang sebenar. Jalani kehidupan selepas usia 50 tahun dengan sihat dan proaktif. Bukan sekadar hidup lama, tetapi hidup dengan lebih bermakna. Bukan sekadar kehidupan bertahan, tetapi kehidupan yang mekar. Usia tua yang benar-benar sihat bukan untuk mengelak pengakhiran, tetapi untuk hidup sepenuhnya untuk hari ini. Jadi hari ini, tabiat mana yang akan Anda mulakan? Kongsikan di ruangan komen ya.